Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Amma ba'd. Baiklah, pada anak-anak murid tingkatan 4 sekalian, pada hari ini kita teruskan pelajaran syariah tingkatan 4. Seperti biasalah. Baik, sebelum tu kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Kita telah belajar untuk subjek ataupun pelajaran syariah ini, sudah beberapa tajuk yang lepas, iaitu tajuk tolak ataupun perceraian. Kemudian kita masuk pula kepada bahagian awal tajuk iddah, tajuk iddah yang terdiri daripada pengertian dan hukum, pengertian dan hukum, kemudian dalil, 3 tajuk di situ. Kita telah belajar pada bila Ustaz tak ingat, tapi kita buat Google Meet lah masa tu. Jadi pada hari ni Ustaz tak buat Google Meet, Ustaz bagi video sahaja dan sedikit tugasan nanti. Baik, kita mula dengan pada tajuk muka surat 10, tajuk muka surat 10 berkenaan dengan hikmah pensyariatan iddah. Apakah hikmah? Apakah kebaikan atau kelebihan pensyariatan iddah ini? Sebelum ni kita dah faham dah apa itu iddah, kita dah tahu dah maksud dia. Jadi terdapat beberapa hikmah pensyariatan iddah kepada wanita Islam. Ini untuk perempuan, sebab agama Islam sangat menjaga kehormatan para wanita, sangat menjaga kehormatan para wanita demi menjaga, itulah mudah cerita Al-Quran, Allah dan Rasul dan Islam itu sendiri menjaga kehormatan wanita dari setelah pada zaman jahiliah dulu, wanita ni dianggap seperti barang ataupun tiada nilai apa-apa, jadi Islam mengangkat martabat wanita sebenarnya. Baik, hikmah tersebut yang pertama kita boleh lihat di sini ialah untuk memastikan kekosongan rahim daripada benih suami terdahulu. Memastikan kekosongan rahim daripada benih suami terdahulu. Ia bertujuan untuk mengelakkan percampuran benih antara suami dahulu dengan suami yang baru dikahwininya. Itu dia punya hikmah yang pertama, nak kosongkan rahim daripada benih suami yang terdahulu. Tapi itulah, kalau tak ada iddah, itu jadi masalah, sebabnya tempoh iddah yang diberikan tu adalah tempoh yang sesuai, sebagaimana yang telah dicatatkan oleh Al-Quran lah, sebagaimana kita telah lihat pada dalil yang lepas. Baik, yang kedua pula, bagi iddah tolak raj'i. Tolak raj'i ini adalah tolak yang kita kata sebagai tolak boleh rujuk. Tolak tu biasanya 2 kali, Ada 2 kali. Ia sebagai ruang kepada suami dan isteri untuk berfikir dan menilai semula segala tindakan dan kesilapan yang telah dilakukan, termasuk kesan daripada perceraian yang berlaku. Di samping itu, ia juga dapat memberi peluang kepada suami untuk rujuk kembali isterinya. Sebab tempoh rujuk ni hanya ada dalam
tolak raj'i ini sahaja. Setelah itu tidak ada lagi rujuk lah. Ya, kalau contohnya tolak tu yang tolak 3 tu, tak ada rujuk lah. Jadi suami pun kena nak menjatuhkan tolak tu sendiri. Janganlah terus nak jatuhkan 3 kalau marah sangat pun. Bahaya ya. Nanti silap-silap hari bulan mula nak tolak pula, jadi orang kata gila talak. Ada orang sebut macam tu ya. Itu bahaya. Jadi sebab itulah kena berhati-hati. Baik, kemudian yang ketiga, bagi perempuan, hikmah yang ketiga ni, bagi perempuan yang kematian suami, kematian suami, tempoh iddah juga sebagai tempoh berkabung, ihdad, yang disebut ihdad, bagi menghormati dan mengingati nikmat perkahwinan terdahulu. Ia juga sebagai tanda menjaga hak suami dan tanda menzahirkan kesetiaan isteri kepada suaminya. Selain itu, berkabung juga sebagai lambang pengabdian diri terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkabung ni ada dalam Islam, tapi suami terhadap isteri yang kematian suami, ihdad ataupun berkabung tu ada dalam Islam. Tapi tidak boleh lah macam kita berkabung untuk pemimpin ke apa yang ni, tak boleh lah lebih daripada berapa hari, Ustaz tak ingat, 3 hari macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau kata isteri kematian suami, isterinya kena berkabung lebih kurang 4 bulan 10 hari ya. Itu akan masuk tajuk nantilah, sekejap lagi. Baik, kita boleh lihat kat situ pedoman hidup sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sesungguhnya setiap yang berlaku pasti ada hikmah dan iktibar yang boleh dipelajari. Itu sebagai pedoman hidup lah, kena faham elok-elok lah. Kena bersangka baik dengan Allah. Sebabnya ada dalam hadis, satu hadis, Allah ni dia mengikut sangkaan hamba dia. Allah ni dia mengikut sangkaan hamba dia. Kalau kata kita rasa kita ni pandai, insya-Allah kita ni pandai, Allah bagi kepandaian kepada kita. Tapi kalau rasa kita ni bodoh lah apa kan, merendah diri sangat, bahaya juga. Nanti kita akan jadi sebagaimana yang kita sangkakan lah. Sebab tu kena berhati-hatilah dalam berfikir atau bercakap sesuatu. Baik, kemudian kita tengok kepada jenis-jenis talak, jenis-jenis iddah, jenis-jenis iddah. Okey, berapa jenis iddah ni? Kalau kita lihat kat sini, ada dalam 2 jenis iddah. Ada dalam 2 jenis iddah. Iddah yang pertama adalah iddah kematian suami. Iddah kematian suami. Apa itu iddah kematian suami? Iaitu iddah yang wajib ke atas perempuan yang kematian suaminya. Ini wajib ke atas perempuan yang kematian suaminya. Kemudian bagi isteri yang hamil, bagi isteri yang hamil, tempoh iddahnya tamat apabila melahirkan kandungannya. Okey, kemudian yang ketiga, manakala bagi yang tidak hamil, tempoh iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Okey, ini bagi iddah kematian suami ni dibagi 2 keadaan. Satu keadaan perempuan tu hamil atau isterinya hamil, iaitu mengandung, dan satu lagi tidak hamil. Kalau hamil, tempoh dia habis dengan bersalin. Walaupun sebulan lagi nak bersalin, tempohnya habis. Bila dah bersalin tu dah habis dia punya wiladah apa semua tu, nifas apa semua habis. Kemudian bolehlah, dan kalau kata ada orang nak masuk Minang ke apa ke, nak bersuami baru ke, bolehlah lepas tu. Tapi kalau kata perempuan yang tidak hamil, tempoh dia lama, bukanlah lama pun, dia ada tempoh ketetapan dia 4 bulan 10 hari. Sebab ini ada termaktub dalam Al-Quran ya. Baik, kemudian iddah yang jenis yang kedua, iaitu iddah perceraian. Iaitu iddah yang wajib ke atas perempuan yang pernah disetubuhi oleh suaminya, kemudian berpisah dengan suaminya melalui fasakh atau tolak. Apa beza fasakh dengan tolak? Okey, fasakh ni adalah perceraian yang berlaku diminta oleh isteri. Isteri yang minta melalui qadi ke hakim ke untuk berpisah. Jadi apabila hakim bila setengah dengar kes, macam mana apa yang tak cukup, suami tak bagi nafkah ke contohnya,
Okey, akhirnya hakim pun ambil keputusan, okey, jatuh. Jatuh talak. Jadi dia akan beriddah seperti mana perempuan yang diceraikan atau ditolakkan oleh suaminya. Tapi keadaan dia mestilah telah pernah bersetubuh dengan suaminya. Okey. Bagi isteri yang hamil, okey, ini bagi keadaan isteri yang hamil pula, bagaimana tempoh dia? Okey, kalau diceraikan oleh suaminya, macam pernah yang berlaku ya. Pernah yang berlaku lah viral-viral sebelum ni. Tempoh isteri yang hamil ni, tempoh iddahnya tamat apabila melahirkan kandungannya. Kalau melahirkan, tamatlah tempoh iddahnya. Sama juga macam dengan yang iddah kematian suami tadi. Tapi kalau kata iddah yang diceraikan oleh isteri ni, ramai orang kan kata kejamnya suaminya apa semua. Dari sudut kemanusiaan memanglah kita boleh kata kejam lah. Tapi daripada sudut syariat, sebenarnya perceraian ini wujud dan ada. Wujud dan ada. Kalau sekalipun kita kata suaminya kejam ke macam mana, dalam tempoh iddah tu, dalam tempoh iddah perceraian ni masih lagi suami kena bagi nafkah sebenarnya. Suami kena bagi nafkah kepada isteri. Bukannya tak bagi nafkah, dia orang cuma tak boleh berhubungan seksual ataupun batin sahaja. Itu yang tak boleh. Kalau buat tu, tu jadi rujuk lah. Dia akan jadi rujuk, tanpa perlu diucapkan dah tu, confirm jadi rujuk. Tapi kalau kata dia orang tak buat tu, dalam tempoh iddah ni sebenarnya tempoh untuk berfikir. Macam kita dah baca hikmah tadilah, tempoh untuk berfikir. Jadi suami dalam tempoh tu tetap kena bagi nafkah. Kalau tak bagi nafkah, tanggunglah nanti. Baik, kita tengok pada titik yang ketiga. Bagi yang masih didatangi haid, tempoh iddahnya tamat dengan berlalunya 3 kali suci. Salasata quru, 3 kali suci. Okey, itu mengikut mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, 3 kali suci. Ada mazhab lain mengatakan 3 kali haid. Maknanya kalau haid saja dah cukup 3 kali, dah boleh lah nak kahwin dengan orang lain, walaupun belum mandi lagi katakan. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i ni 3 kali suci. Dah suci, dia dah habis haid, dia dah suci apa semua, dah mandi wajib apa semua, bolehlah lepas tu. Tapi janganlah gopoh sangat kan. Ni kemain dengar je dah cukup dah 3 haid ni, 3 kali suci ni. Terus nak masuk Minang, tu gopoh sangat kan. Baik, kita tengok pada titik yang keempat. Manakala yang tidak lagi didatangi haid, tempoh iddahnya tamat dengan berlalunya 3 bulan. Mengapa 3 bulan? Sebab perempuan ni kan biasanya haid dia orang akan datang sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi kalau mengikut kepada yang atas tadi, yang perempuan yang masih datang haid, jadi 3 kali, maknanya 3 bulan lah. 3 kali haid ataupun 3 kali suci tu, jadinya 3 bulan. Jadi dikiaskan kepada perempuan yang tidak ada lagi iddah, yang menopause lah boleh kata. Menopause ataupun dia dah tak ada haid dah, tak ada datang haid. Jadi dia ambil kiaskan kepada 3 bulan. Okey, harap semua boleh faham lah tu ya. Baik, seterusnya kita tengok kat sini, pengajaran ilmu mematuhi semua peraturan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Itu kita kena ikutlah apa yang disyariatkan oleh Islam, apa yang Allah dan Nabi suruh, dan apa yang Allah dan Nabi larang, kita kena ikutlah. Janganlah nak melawan-lawan aja kerjanya kan. Baik, kemudian Ustaz nak, ini sedikit latihan lah untuk kamu. Ustaz minta kamu semua untuk jawab soalan dalam latihan 1, 2, 3 tu. Okey, pendapat tu pun Ustaz nak. Yang pertama tu, apakah yang dimasukkan dengan iddah? Kemudian terangkan jenis-jenis iddah. Okey, kemudian pendapat kamu, mengapa Allah mewajibkan iddah? Boleh jawablah tu. Baik, rasanya setakat ni lah dulu video jugalah rakaman untuk pelajaran syariah tingkatan 4 pada tajuk kita tadi, iaitu berkenaan dengan hikmah pensyariatan iddah. Hikmah yang ni tak ada dalam soalan ya.
Yang ini tak ada soalan, jadi ustaz minta kamu tulislah sebagai nota ya, hikmah dan juga jenis tadi. Jenis ada dalam soalan. Ya. Hikmah ni tadi. Hikmah ni tadi tulislah sebagai nota. Okey, nota. Jadi kita dah belajar hikmah dan juga jenis pada hari ini. Dan semoga apa yang diterangkan kamu boleh faham lah. Dan jika ada sebarang soalan, boleh PM lah kat nombor ustaz ya. Baik, jadi setakat tu untuk hari ini, untuk belajar syariah. Jadi sebelum kita bersurai lah, boleh kata bersurai, kita baca doa dulu selepas belajar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فرده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسيناه يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, sekian dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang, sama ada Google Meet ataupun kelas bersemuka nanti insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.